Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu sebentar jemaah-jemaah kita ataupun sahabat-sahabat kita yang akan bersama-sama dengan kita di dalam kuliah sebelum Jumaat ini, insyaAllah tuan-tuan. Kita tunggu lebih kurang dalam 2 minit lagi, insyaAllah tuan-tuan, ya. InsyaAllah hari ini kita bersiaran di Pejabat Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Terima kasih kepada Cik Zamil, jemaah daripada Masjid Karyah Gadung, Rembau Negeri Sembilan. Baik, kita mulakan kuliah kita pada hari ini dengan keberkatan hari yang mulia, hari Jumaat. Sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat, para tabi'in, pada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaidi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama-sama dalam kuliah sebelum Jumaat kita, insya-Allah. Masa tak lama sebab kita ada hari ini ada semayang Jumaat semua. Sebabkan hari ini pun ramai yang dah pergi ke solat Jumaat pada waktu-waktu yang awal untuk dapatkan saf, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung kita punya perbahasan di dalam perbahasan yang ke-8, di dalam bab yang ke-8, iaitu babu jazail walidain. Bab pada menyatakan bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Seperti mana yang kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan bahawa la yajzi waladun waladih illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Nabi SAW mengatakan seorang anak tidak mampu membalas jasa orang tuanya kecuali ia mendapati ibu dan ayahnya menjadi hamba. Lalu ia beli mak dan ayah mereka dan membebaskan. Dalam hadis ini, tuan-tuan, kalau kita lihat daripada fiqh hadis ini, tuan-tuan, berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW dalam membicarakan tentang seorang anak tidak akan mampu untuk membalas jasa orang tuanya, melainkan mak dan ayah itu adalah seorang hamba, lalu anak ini membeli daripada tuan hamba tersebut, membeli tuan daripada mak dan ayah mereka, lalu membebaskan mak dan ayah mereka itu. Dalam perbahasan ini, tuan-tuan, para ulama membicarakan dengan mengatakan bahawa anak tersebut mustahil untuk membalas jasa mak dan ayah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana nak membebaskan hamba, nak membebaskan mak dan ayah ini merupakan yang sekarang ini sedang menjadi hamba, merupakan satu perkara yang sangat-sangat susah untuk dilakukan. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita lihat, apabila seorang mak dan juga seorang ayah itu menjadi tawanan hamba kepada orang perseorangan, maka anak tersebut, tuan-tuan, adalah menjadi hamba kepada tuan tersebut. Sebab itu dia adalah sistem perwarisan. Kalau mak dan ayah itu adalah hamba, anak automatik akan jadi hamba. Dia tidak akan jadi orang lain ataupun tidak boleh dibebaskan dan sebagainya. Maka dia akan menjadi hamba. Dan bila hamba, tuan-tuan, duit tidak ada, kemuliaan tidak ada, apa-apa tak ada, hanya bekerja semata-mata kepada tuan dia saja. Daripada gaji memang takkan dapat lah. Dari segi makan minum dapat, tempat tidur dapat, tetapi gaji upah memang tidak akan diberi. Kerana itu dinamakan sebagai hamba. Jadi bagaimana seorang hamba boleh diberikan duit untuk membebaskan mak dan ayah mereka, sedangkan anak ini tidak mempunyai apa-apa duit sekalipun untuk membebaskan ibu dan ayahnya yang sedang menjadi hamba. Maka sebab itulah dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengatakan la tajzi waladun waladih, tidak akan mampu seorang anak itu membalas jasa mak dan ayah mereka, illa, melainkan kalau didapati mak dan ayah itu menjadi seorang hamba, maka dia beli mak dan ayah mereka
mereka, maka dibebaskan. Kalau begitu jadinya tuan-tuan, itu adalah perkara yang ajaib. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita lihat kenapa hadis tersebut Nabi SAW mengatakan bahawa tidak akan mampu? Kerana yang pertama, pengorbanan ibu dan ayah membesarkan anak, mengandungkan, melahirkan. Ini pengorbanan yang kita tidak mampu untuk lunaskan tuan-tuan. Pengorbanan mak dan ayah kita tak mampu untuk lunaskan. Dan bahkan kalau kita nak beli sekalipun, mereka itu tuan-tuan nak beli dia punya pengorbanan itu, nak balas dengan duit, takkan mampu. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan kepada sahabat Nabi berkaitan dengan ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi SAW. Dia mengatakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dah balas jasa ibu bapaku. Kalau ikutkan dalam hadis lain, riwayat daripada sahabat Nabi, dia katakan walaupun sekali tarikan nafas ibu kamu ketika mana dia nak melahirkan kamu takkan mampu untuk balas. Itu tarikan nafas tuan-tuan. Bayangkan dari segi waktu tidur dia terganggu, dari segi waktu makan dia terganggu. Ketika mana dia nak makan tuan-tuan, kita nangis, maka dia terpaksa tangguhkan makan, terpaksa layankan kita, terpaksa tidurkan kita dahulu. Ketika mana kita kecil dahulu, ketika mana kita masih bayi dahulu tuan-tuan, ketika itu mak dan ayah kita nak tidur, maka ketika itu kita bangun, kita terjaga. Mak dan ayah kita tuan-tuan, maka ketika itu dia terjaga juga dan dodoikan kita semula. Waktu tidur mereka terganggu, daripada mak kita berisik jadi kurus kerana melayan kita tuan-tuan, nak tidurkan kita, masa mereka terganggu, segala-galanya terganggu. Begitu juga dengan ayah. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, seorang anak tuan-tuan, dia takkan mampu untuk balas dengan RM2. Dia takkan mampu balas dengan harta benda. Bagilah sekalipun 2 juta sekalipun tuan-tuan, 3 juta sekalipun, mereka takkan mampu untuk dibalas jasa mereka. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, di antara perkara yang kedua, para ulama mengatakan jasa mengasuh dan membimbing anak tersebut. Kita ni besar tuan-tuan disebabkan asuhan mak dan ayah kita. Kita ni berjaya disebabkan bimbingan daripada mak dan ayah kita. Kalau bukan daripada mereka tuan-tuan, maka kita tak akan jadi seperti sekarang. Dan bahkan kalau kita tidak dibimbing, tidak diasuh, tidak diajar daripada kecil tuan-tuan, membaca dan sebagainya, kita tak akan berjaya sampai ke peringkat sekarang. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang membalas jasa. Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat baik, maka balaslah. Nabi kata barang siapa, ini hadis yang umum. Maka Nabi katakan barang siapa yang berbuat baik, maka kita perlu balas. Orang yang buat baik dengan kita, orang yang memberikan bantuan kepada kita, kita balas jasa mereka. Dulu kita minta pertolongan kepada mereka, maka mereka ketika itu mereka bantu kita, maka Nabi katakan balas jasa mereka. Bukan nak katakan membalas budi, tetapi nak katakan itu adalah adat kita, itu adalah tanggungjawab kita sebagai manusia. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Maka itu adalah pepatah dalam Melayu. Maka sekiranya Nabi katakan, jika kamu tak mampu balas kebaikan, nak balas dengan duit, kita ni bukanlah orang yang berada. Nak balas dengan harta benda, kita ni bukanlah orang yang berada. Tapi Nabi katakan, kalau kamu tak mampu untuk balas kebaikan mereka, doakan kebaikan untuknya sampai engkau merasakan bahawa engkau telah membalas kebaikan mereka. Maka doa tuan-tuan, kita nampak orang ni pernah bantu kita, orang ni sekian-sekian, kita doa, ya Allah, ya Tuanku, sekian. Ya Allah, ya Tuanku, dia pernah buat amal kebaikan kepada diriku, kepada keluargaku, maka balaslah, tolonglah berikan kemuliaan kepada mereka. Kita doa tuan-tuan, sehinggalah mereka, kita rasakan bahawa doa kita itu telah membuatkan kita telah membalas jasa mereka. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berkaitan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dia masukkan satu hadis berkaitan dengan kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang tawaf di Kaabah Al-Musyarrafah. Maka ketika itu datang seorang pemuda yang menggendong ibu dia.
kandung ibu ni tuan-tuan. Maka apa yang dia katakan? Dia katakan, aku adalah pemuda yang datang daripada Yaman. Dia melantunkan syair. Dia lantunkan syair di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia katakan, sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh. Dia kata, ini dalam syair, bentuk syair. Dia katakan, aku adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh. Apabila tunggangan lain lari, maka aku tidak lari. Maka dia katakan, aku ni anak yang soleh. Aku ni anak yang soleh. Yang aku ni sentiasa patuh kepada mak dan ayahku. Aku sentiasa patuh kepada ibuku. Ibuku cakap apa sekalipun, aku akan buat. Apa sekalipun yang ibuku akan perlukan, aku akan laksanakan. Dan apabila ibuku minta bantuan daripada orang lain akan lari. Jiran tetangga ke, saudara mara ke, dia akan lari. Tetapi aku ni sangat patuh kepada ibuku, yang mana aku takkan larikan diri, melainkan aku akan patuh dan juga taat kepada perintah ibuku. Maka ditanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia katakan, wahai Ibnu Umar, adakah aku telah membalas jasa ibuku? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la, tidak pernah sekalipun, walaupun dengan sekali tarikan nafas ketika mana ibu kamu melahirkan, kamu takkan mampu untuk membalas. Maka dalam hadis inilah, dalam Sahih Al-Bukhari ini, penceritaan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bahawa walau macam mana sekalipun kita, tuan-tuan, walau sekaya mana sekalipun, tuan-tuan, walau sebaik mana sekalipun kita berbuat bakti kepada mak dan ibu ayah kita, tuan-tuan, kita takkan mampu untuk membalas jasa mereka. Tak mampu balas jasa mereka, tuan-tuan, bukan bermakna kita tinggalkan terus. Tidak. Tetapi buatlah sehabis baik sehingga kan kita telah merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita dan ibu dan ayah kita meredai kita. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, dalam perbahasan yang ke-9, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memasukkan satu bab yang katakan bab pada menyatakan bahawa uququl walidain minal kabair. Derhaka kepada kedua ibu bapa merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbar kabair. Nabi katakan, nak tak aku khabarkan kepada kamu? Nak tak aku khabarkan kepada kamu satu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang lain? Kita tahu, tuan-tuan, dosa zina, dosa minum arak, dosa berjudi, dosa bunuh orang, itu dosa besar. Tetapi di antara dosa-dosa tersebut, tuan-tuan, ada dosa yang lebih besar lagi daripada dosa-dosa tersebut. Dan inilah dosa-dosa yang kadang-kadang orang, tuan-tuan, dia tak ambil maklum. Orang yang tak ambil penting. Oh, aku dah tinggalkan arak. Oh, aku dah tinggalkan berzina. Oh, aku dah tinggalkan berjudi. Aku dah tinggal sekian. Dosa-dosa besar yang lain dia tak pernah usik, tak pernah tinggalkan. Tetapi dengan mak dan ayah mereka, tuan-tuan, kita lihat bagaimana cara hidup mereka, bagaimana mereka melayani ibu bapa mereka. Mereka tinggalkan ibu bapa mereka sendiri, tuan-tuan, sehingga terkotang-kating ibu. Dia tak tahu, walaupun itu bukan tergolong dalam perkara yang memakan. Contoh, makan khinzir. Oh, makan khinzir haram, Ustaz. Dia kata, tak boleh makan khinzir. Oh, cucuk vaksin. Ada DNA babi. Haram, Ustaz. Tak boleh kita cucuk vaksin. Tetapi ibu dan ayah sengaja dia tengking, sengaja dia maki, sengaja dia marah. Tapi bab-bab yang ni dia jaga. Bab-bab yang lain dia jaga. Tapi bab mak ayah mereka abaikan. Mereka maki mak ayah, mereka sepak mak ayah, tengking, herdik dan sebagainya. Maka sedangkan Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbari kabair. Nak tak aku khabarkan kepada kamu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Maka Nabi SAW ulang sebanyak 3 kali. Kalau Nabi SAW, tuan-tuan, dia ulang sebanyak 3 kali, itu petanda perkara ni perlu diambil serius. Perlu diambil serius. Seperti mana kalau kita lihat Nabi SAW pernah nyatakan kepada seorang sahabat Nabi katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini
Nabi beri penting kepada kita. Nabi beri satu pengajaran kepada kita. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Nak tak aku khabarkan kepada kamu satu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang lain? Nabi ulang sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat Nabi katakan, ya Rasulullah, kami nak tahu apakah dosa-dosa tersebut. Sepanjang kami tahu, dosa zina, dosa curi, dosa bunuh orang, dosa berjudi, dosa makan makanan yang haram, rasuah dan sebagainya. Itu adalah dosa-dosa besar. Tetapi rupa-rupanya ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Maka Nabi katakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Nabi katakan yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar yang sekiranya pelaku ni tuan-tuan melakukan perkara tersebut, kaum pun takkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang dan tidak akan bercakap dengan mereka. Ini adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Melakukan dosa, melakukan derhaka kepada kedua ibu bapa. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, kalau kita lihat apa baginda Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, wajalasa wa kana muttaki'an faqala qawlu dhuri qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Maka Nabi SAW pun duduk muttaki'an, duduk, kemudian Nabi katakan wa qulu dhura. Maka dalam hal ni tuan-tuan, kalau kita lihat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang panjang tuan-tuan, berkaitan dengan bulan Ramadan, dalam hadis berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW, dia katakan raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Nabi SAW mengatakan bahawa sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Kemudian dikatakan, qila man ya Rasulullah. Maka mereka katakan, siapakah yang rugi itu ya Rasulullah? Maka mereka kata, man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma au kilahuma. Orang yang mendapati ada orang yang adanya mak dan ayah mereka ataupun salah seorang di kalangan mereka yang dah tua. Maka hal ini tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, orang yang ada mak dan ayah mereka yang sudah uzur, yang sudah tua, sama ada hidup kedua-duanya ataupun salah seorang di antara mereka. Lalu Nabi katakan, falam yudkhilal jannah, tetapi tidak mampu untuk membuatkan anak tersebut masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah rugi tuan-tuan. Ada mak dan ayah kita tuan-tuan ketika kita masih hidup, dan mak dan ayah kita ketika itu dah tua, dah uzur tuan-tuan. Perlukan penjagaan kita. Tapi kita tak mampu untuk memberikan tanggungjawab kita sebagai anak kepada mereka. Dan asbab daripada perkara tersebut tuan-tuan, kita tak mampu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, berbuat baik kepada mak dan ayah ini merupakan salah satu daripada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka adalah doa yang sangat-sangat makbul. Tidak ada hijab di antara mereka ini, ibu dan ayah kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini di antara wali-wali karamah tuan-tuan. Seperti mana dinyatakan oleh sebagian ulama, dia mengatakan bahawa ibu dan ayah ini merupakan malaikat-malaikat yang nampak pada mata kita. Seakan-akan malaikat yang nampak pada mata kita. Mereka doa, mustajab doa mereka. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu dhunubi yuakhirullahu ma sya'. Setiap dosa, setiap kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan. Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan pembalasannya. Masya'a minha ila yaumil qiyamah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Dosa buat apa tuan-tuan? Dosa kita zalim orang, dosa kita buat fitnah ke orang, dosa sekian. Semua itu dosa tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan tangguh pada sampai hari kiamat. Illa uququl walidain. Nabi kata, melainkan dosa derhaka kepada ibu bapa. Fa inna Allah Ta'ala yu'ajjiluhu li sahibi fi hayati qabla al-mamat.
Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyegerakan azab kepada orang tersebut, kepada orang yang derhaka kepada ibu dan ayah mereka dalam kehidupan mereka sebelum mereka mati. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita waspada diri kita tuan-tuan. Jangan sesekali kita jatuh kepada tingkah laku yang menyebabkan kita derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Wa na'udzubillah min zalik. Walaupun dengan perkataan, walaupun dengan perbuatan, walaupun dengan percakapan kita, dengan tingkah laku kita tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lihat maksud uququl walidain, menderhaka kepada kedua-duanya, maka penulis mengatakan idza huma wa isyanahuma. Dikatakan yang pertama menyakiti. Idza, menyakiti ibu dan ayah kita. Menyakiti bagaimana tuan-tuan? Menyakiti mungkin dengan perbuatan, menyakiti mungkin dengan percakapan, menyakiti mungkin dengan segala bentuk-bentuk yang boleh menyebabkan mereka sakit hati. Dengan dengusan kita, dengan kita buat tak tahu dengan mereka, wa isyanahuma, dengan kita membuat maksiat kepada mereka, dengan kita melanggar perintah mereka. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang boleh jatuh kepada kategori derhaka kepada kedua ibu bapa. Dia katakan wal uququl muharramun kullu fi'lin yata'adza bihil walad. Derhaka haram. Derhaka ini merupakan satu perbuatan yang haram. Kullu fi'lin, setiap perbuatan yang menyebabkan mak dan ayah kita disakiti. Warabbuma qila ta'atun walidan wajibatun fi kulli ma laysa bima'siyatin mukhalafatun amrihima fi kulli waqtin fi kulli zalik uquq. Dikatakan taat kepada ibu bapa wajib fi kulli, pada setiap perkara yang tidak menyebabkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mukhalafahu, dan bersalahan dengan perintah mak dan ayah kita merupakan satu penderhakaan. Setiap benda yang disuruh, setiap benda yang diperintahkan oleh mak dan ayah kita tuan-tuan, maka ketika itu kita bantah mereka. Setiap perbuatan yang tidak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib untuk kita patuh. Sebab itulah saya banyak kali cerita berkaitan dengan kisah seorang ulama bernama Raja' bin Haywah. Ulama yang besar tuan-tuan. Bagaimana ulama yang besar pada ketika itu hanya diperintahkan oleh mak dia hanya sekadar untuk beri ayam makan. Ketika itu Raja' bin Haywah tuan-tuan sedang bagi kuliah dengan anak yang ratusan orang tuan-tuan. Maka ketika itu mak Raja' ni katakan, ya Raja' at'imu ta'amu dajaj, wahai Raja', berilah makan ayam kamu. Maka ketika itu Raja' bin Haywah tuan-tuan, dia katakan baik mak, dia terus tutup buku, dia terus tutup kitab, dia terus bagi makan tuan-tuan. Maka ketika itulah kita katakan bagaimana walaupun sekecil-kecil perkara, ulama rahimahullah ta'ala telah menunjukkan satu tuntunan kepada kita. Buatlah sehabis yang baik dalam memastikan apa yang diperintahkan oleh mak dan ayah kita laksanakan. Ada sebahagian orang juga tuan-tuan, bagaimana para ulama, seorang tokoh ni tuan-tuan, ketika itu dia sedang mengajar. Lalu ketika sedang mengajar, dapati ada berita sampai kepada dia, dikatakan mak dia dah meninggal. Maka ketika itu dia menangis. Maka anak-anak murid dia tanya kepada ulama tersebut, dia kata, wahai Syekh, bukankah engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak meratapi kematian? Lalu Syekh ni mengatakan, aku bukanlah meratapi kematian, tetapi aku mengenangkan bahawa salah satu daripada pintu syurga aku telah tertutup. Maka kita tuan-tuan ada dua pintu syurga. Selagi mana pintu terbuka ini masih terbuka tuan-tuan, berbuat baiklah, dengarlah, patuhlah apa yang diperintahkan oleh mereka, laksanakanlah sehabis yang baik, laksanakanlah sehabis yang boleh untuk kita mendapati keredaan mereka, lalu kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dalam bab yang seterusnya, pada bab yang ke-10, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babun man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab pada mengatakan siapa yang meninggalkan, tidak memperdulikan kedua ibu bapanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi katakan raghima anfuhu. Qalu ya Rasulullah man, dia katakan, Nabi mengatakan bahawa sangat-sangat rugi.
Lalu sahabat Nabi katakan, ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Dia katakan, man adraka walidahi indal kibar au ahaduhuma fadakhalan nar. Nabi katakan, siapa yang ada mak dan ayah mereka ketika mana mereka sudah tua, ketika mana mereka sudah uzur, lalu dibiarkan mereka, ditinggalkan mereka, dakhalan nar, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam hal ni tuan-tuan, jangan sesekali kita mengabaikan mereka, jangan sesekali kita meninggalkan mereka, kita buat tak tahu dengan mereka, seolah kita merasakan bahawa mereka ini menyusahkan kita. Kita sekarang ni bekerja, mak dan ayah kita hari ini tuan-tuan dah uzur, duduk di kampung seorang-seorang, hari-hari telefon kita tuan-tuan. Ada sebahagian orang yang ketika mana mereka sedang bekerja, sedang bertugas tuan-tuan, mak dan ayah mereka telefon disebabkan kerinduan mereka untuk bercakap dengan anak mereka. Dah seminggu tak telefon, dah sebulan tak telefon. Mak tuan-tuan ambil inisiatif, tak apalah, anak aku tak nak telefon, tak apalah, aku telefon mak anak aku. Maka anak ni mak telefon anak tuan-tuan ketika mana anak ni sedang bekerja. Tak sibuk pun tuan-tuan, tak busy pun tuan-tuan, tetapi menganggap bahawa dengan telefon mak tersebut mengganggu kerja mereka, mengganggu tugas-tugas mereka. Sedangkan mereka bercakap dengan kawan-kawan, mereka cakap dengan orang lain sampai berjam-jam, mereka tak rasa bosan. Tetapi hanya sekadar 2 minit, 3 minit, 4 minit saja tuan-tuan, nak borak, mak nak tanya khabar kepada kita tuan-tuan, disebabkan kita tak mampu untuk datang, tak mampu untuk bertemu dengan mak kita disebabkan mungkin PKP dan sebagainya. Kita anggap bahawa mak kita ni menyusahkan kita. Mak kita ketika sebelum PKP, mak kita tanya bila nak balik, oh busy lah mak, oh bila nak balik, oh sibuk lah mak, bila nak balik, oh tak boleh balik lah mak. Itu alasan kita tuan-tuan. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana para ulama salafun salih tuan-tuan tunjukkan kepada kita, walau macam mana sekalipun tuan-tuan, baliklah, jenguklah mak kita walaupun hanya sejam. Walaupun hanya sejam. Kadang-kadang tuan-tuan, nanti kita akan cerita tuan-tuan berkaitan dengan bagaimana pandangan ayah tuan-tuan yang menyebabkan ayah tu rasa gembira, seolah pahala itu dah dapat kepada kita. Nanti kita akan ceritakan tuan-tuan. Sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, macam mana sekalipun susah kita tuan-tuan, baliklah. Sekarang ni mungkin tak boleh tuan-tuan. Sekarang ni sebab kita terikat dengan PKP, kita terikat dengan peraturan. Tetapi yang menyebabkan kita rasa kesian, yang menyebabkan kita rasa sedih ialah orang yang tidak ada masalah dengan peraturan, orang yang tidak ada masalah dengan PKP, tetapi sengaja menyendirikan diri mereka, memisahkan diri mereka dengan mak dan ayah mereka, tak nak tanya khabar, tak nak telefon, tak nak hantar makanan, tak nak ambil tahu tentang mak dan ayah mereka. Akhir sekali apa terjadi tuan-tuan? Bila mak dan ayah dah meninggal tuan-tuan, barulah nak menangis tepi kubur, barulah merasa menyesal, barulah sekian-sekian. Asal daripada cerita-cerita orang lain sekarang mengatakan, dulu mak kau rindu kat engkau, sekarang ni tak pernah kau jenguk dia, mak kau selalu masak-masak untuk masakan kau. Barulah ketika timbul rasa kesian, timbullah rasa, ya Allah ya Tuhanku, aku rasa bersalah. Pada ketika dah tak manfaat tuan-tuan. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, Nabi katakan, raghima anfuhu thalatha marrat man adraka walidayhi aw ahaduhuma indal kibar fayadukhulil nar aw lam yudkhilal jannah. Nabi katakan, celakalah orang tersebut siapa yang meninggalkan mak dan ayah mereka ataupun salah seorang di kalangan mereka ketika mana mereka dah tua, maka mereka masuk ke dalam neraka ataupun tak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu hadis tuan-tuan yang lebih kurang sama juga, dalam hadis Nabi SAW, Nabi ceritakan bahawa ada seorang Nabi naik satu anak tangga, Nabi naik satu anak tangga, Nabi naik satu anak tangga. Setiap tangga tersebut Nabi ucapkan amin amin amin. Lalu sahabat-sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, aku dengar kepada engkau setiap engkau naik darjat tingkatan tangga yang pertama engkau ucapkan amin, tangga yang kedua engkau ucapkan amin, tangga yang ketiga engkau ucapkan amin. Apakah dia Rasulullah? Maka Nabi katakan, raghima anfun rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Yang pertama, celakalah orang yang bila disebut nama aku dia tidak bersalawat kepada aku. Raghima anfun rajulin adraka abawayhi indal kibar au ahaduhuma falam yudkhilahun jannah. Celakalah orang yang mana dia ada mak dan ayah mereka ketika mana dah uzur, dah tua, lalu ditinggalkan,
dan tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan raghima anfun rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah. Nabi katakan celakalah orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka berlalunya bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Maka ini adalah 3 hadis Nabi SAW, tiga doa Nabi SAW yang diaminkan oleh Jibril AS. Maka kalaulah orang tersebut tuan-tuan ada mak dan ayah tuan-tuan, maka diabaikan, dibiarkan mereka ini dengan sesuka hati mereka, tak ditanyakan khabar, tidak diberikan kabar berita, tidak hantar makan dan sebagainya, tidak diziarahi, maka Nabi katakan mati mak dan ayah mereka, mereka tak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ada satu perbahasan, orang tanya, Ustaz, bagaimana mak dan ayah saya, Ustaz? Dia dah uzur, dah tua, dah di rumah. Tapi masalahnya tuan-tuan Ustaz, dia kata, saya dah ajak dah dia duduk rumah saya. Saya ajak dia duduk rumah saya ajak dia pindah ke rumah saya. Tapi dia katakan dia tak boleh, dia tak nak. Dia tak nak duduk di rumah, melainkan rumah mak dan ayah. Maka apa yang perlu saya lakukan? Saya katakan tak apa, tak ada masalah. Yang pertama, carilah rakan mak kita, cari rakan dia. Kalau boleh upah pembantu rumah, upahlah tuan-tuan, supaya mak dan ayah kita ni tuan-tuan, ataupun salah seorang di antara mereka ini adanya teman yang boleh mereka bercakap, yang boleh mereka berburak, yang boleh tahu perkembangan mak ayah kita tuan-tuan. Sakit mereka dan bagaimana, kalau ketika mana mereka sakit, bagaimana nak telefon tuan-tuan kalau tak ada kawan. Maka ketika itulah cari kawan ataupun carilah pembantu rumah yang boleh jaga mereka. Yang kedua, kalau anda kata ada adik-beradik kita tuan-tuan yang kita tahu bahawa mereka duduk dengan yang duduk rapat, yang duduk dekat tuan-tuan, kita katakan tolong jaga. Tak kisahlah nak pindah ke rumah tersebut ke dan sebagainya, tak kisah. Bagaimana ikhtiar adik-beradik untuk cari kesepakatan. Ataupun yang ketiga, baliklah selalu tuan-tuan. Balik selalu. Ini adalah perkara yang perlu untuk kita jaga, yang perlu untuk kita pelihara. Cari masa yang terbaik untuk kita ziarah mak. Contoh tuan-tuan, kalaulah anda kata jalan kita nak balik ke rumah tuan-tuan adalah jalan yang seiring ataupun jalan yang satu jalan dengan kampung halaman kita yang ada mak dan ayah kita. Setiap kali kita balik ke rumah tuan-tuan, sebelum balik ke rumah, ziarahilah mak dan ayah kita walaupun hanya setengah jam tuan-tuan. InsyaAllah keberkatan yang ada pada setengah jam itu tuan-tuan akan menyebabkan kita diganjarkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membuatkan satu kebaktian yang baik kepada mak dan ayah kita. Jangan risau tuan-tuan. Masa-masa dengan yang lain tu insya-Allah Allah akan berkati. Sebab itulah dalam keadaan masa tuan-tuan, walaupun hanya setengah jam sebelum kita balik ke rumah, sebelum kita bertemu dengan mak, sebelum kita bertemu dengan isteri dan juga anak-anak kita tuan-tuan, dengan hanya setengah jam yang kita lakukan tuan-tuan, kita duduk sembang dengan, kita rapat dengan mak dan ayah kita, insya-Allah tuan-tuan, Allah SWT akan berkati kehidupan kita. Allah SWT akan berkati masa kita bersama dengan anak dan juga isteri kita. Anak kita nampak baik, anak kita akan nampak soleh, isteri kita akan patuh dan juga taat kepada perintah kita. Asbab daripada apa tuan-tuan? Asbab daripada keberkatan kita ziarah mak dan ayah kita. Jangan risau bab tu tuan-tuan. Jangan risau. Maka sebab itulah tuan-tuan, ada seorang perbahasan berkaitan dengan, Ustaz, bagaimana mak saya ni Ustaz, ketika mana di kampung halaman kiri kanan rumah dah kosong, sebabkan memang tak ada orang lah, mungkin dah sebabkan berlakunya kematian, disebabkan berlakunya pemindahan, mak dah terlampau uzur, anak beranak bawa pindah ke rumah, dia pergi ke rumah anak-anak yang lain, maka kiri kanan rumah tersebut dah kosong. Sekarang ni mak saya tinggal seorang Ustaz. Nak tinggalkan seorang risau, takut dia dalam bahaya, tinggal rumah seorang dan sebagainya, takut kesihatan tak baik dan sebagainya. Tapi mak saya kata, tak apalah, aku tak nak balik ke rumah kau, tolong hantar aku ke rumah orang tua. Adakah jatuh perkara tersebut ke arah penderhakaan? Yang pertama tuan-tuan, saya katakan, sebagai seorang anak yang baik tuan-tuan, sebagai seorang anak yang baik, dia akan rasa berat. Dia akan rasa, ya Allah tuanku, takkan aku ni nak hantar pergi rumah orang tua, mak aku ni, nak ayah aku nak hantar ke rumah orang tua. Dia akan rasa, ya Allah, tak boleh. Itu adalah anak yang soleh. Tapi kalau dengan rela hati, tak apalah mak, duduklah sana. Kan saya dah ajak mak tak nak, suka hati mak lah, mak duduk sana. Jadi jatuh tak penderhakaan kepada anak ni tuan-tuan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahawa sekiranya
tanpa keizinan dan juga tanpa kerelaan mak dan ayah tersebut, tuan-tuan, kita paksa mereka duduk di rumah orang tua. Itu derhaka. Disebabkan apa, tuan-tuan? Kita ni, tuan-tuan, sebagai anak, kita boleh jaga mereka. Kita boleh jaga mereka. Kita boleh pelihara mereka. Bagaimana sekalipun susah mereka, tuan-tuan. Dulu mereka dah susah. Dulu, tuan-tuan, bukannya kalau orang yang hidup dia memang dapat asal usul orang kaya, tak kisah, tuan-tuan. Tapi yang ni, yang memang daripada kecil memang dah jadi orang susah, mak ayah pun orang susah, tuan-tuan. Nak menyara kehidupan kita seharian kita, tuan-tuan, sampai bergolok bergadai menyengolahkan kita, memberikan kita makan sampailah kita dah berjaya, tuan-tuan. Maka apalah sangat, tuan-tuan, kita susahkan diri kita untuk menyenangkan mak dan ayah kita. Kalau anda kata dia tak nak, tuan-tuan, saya kata dia, tuan-tuan, cari dia punya sahabat, cari dia punya teman yang boleh mereka berburak, yang boleh mereka berkongsikan masalah, yang boleh jaga mereka, tuan-tuan. Kita tahu mungkin kita duduk jauh, tuan-tuan, nak balik hari-hari susah. Kita duduk jauh, nak balik kadang-kadang memang susah. Maka carilah seorang bibi ke, mungkin carilah seorang pembantu rumah yang boleh bersama-sama dengan mak dan ayah kita, tuan-tuan. Itu yang pertama. Tapi kalau dengan kerelaan, contoh mak ayah kita katakan tak apa, tak ada masalah, mak ayah lebih suka duduk sana. Sebab apa? Sebab sana kawan. Mungkin dari segi pengisian dia, mungkin dari segi dia punya perkhidmatan adalah perkhidmatan yang terbaik. Kesihatan sangat terjaga. Tempat kemudahan yang sangat-sangat selesa. Tempat tidur pun selesa dan sebagainya. Sekarang ni dah ada, tuan-tuan. Dah ada rumah-rumah orang tua yang memang diisi dengan pengisian pengajian ilmu agama. Ada tiap-tiap hari ada kuliah. Tiap-tiap subuh ada kuliah, zuhur ada kuliah, maghrib ada kuliah. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mak dan ayah kita rasa seronok duduk sana. Jadi itu para ulama katakan tidak menyebabkan kita jatuh ke penderhakaan. Disebabkan apa? Disebabkan kerelaan dan kesukaan mak kita, tuan-tuan, duduk di sana. Sebab apa? Tapi dengan syarat, para ulama katakan, tapi dengan syarat, iaitu cubalah sedaya upaya untuk sentiasa menziarahi mak kita. Tanya khabar, telefon, hari-hari video call, tuan-tuan. Kalau dengan anak beranak kita boleh video call, tuan-tuan. Apatah lagi dengan mak dan ayah kita, tuan-tuan. Video call mereka hari-hari. Mak apa khabar, sihat ke tidak? Tanya khabar mereka, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu datang jumpa mereka, tuan-tuan. Jumpa mereka. Seronok mereka, tuan-tuan, walaupun mereka duduk di rumah-rumah orang tua, pusat-pusat jagaan orang tua. Tapi disebabkan kita sentiasa duduk mereka, kita tak pernah lupakan mereka. Kita khidmat kepada mereka, tuan-tuan, sampai bila-bila, itu akan menyebabkan kita akan jadi anak-anak yang soleh, insya-Allah. Dia tidak akan jatuh kepada perbuatan yang menderhakai ibu dan ayah. Tetapi dengan syarat, tuan-tuan, yang seperti mana saya katakan tadi, jangan mereka tak nak, tak payahlah hantar mak ke orang tua. Kita katakan, habis mak tak duduk rumah orang tua, siapa nak jaga mak? Saya busy, saya sibuk, saya asyik keluar negara. Tapi siapa nak jaga mak ni? Tak payah, mak pergi duduk rumah orang tua. Mak kita tak nak, tuan-tuan, ayah kita tak nak, tetapi kita biarkan mereka duduk di rumah orang tua. Kita tak jaga mereka, telefon pun tidak. Kita bagi 100%. Nak aku dah bagi kau 10,000 ni, kau jaga mak aku. Aku ni busy sikit, aku ni tak ada kerja. Aku ni tak ada kerja, nak ziarah dia hari-hari. Telefon pun mungkinlah kadang-kadang sebulan sekali aku akan telefon. Maka itu orang yang derhaka. Itu adalah masuknya ke dalam perbuatan yang menerhakai kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan masuk ke dalam bab perbahasan yang seterusnya, tuan-tuan, berkaitan dengan babu nadhari walidi liwaladih. Bab pada menyatakan bahawa pandangan seorang ayah kepada anaknya, tuan-tuan, Nabi katakan dia telah akan mendapat pahala membebaskan hamba. Bagaimana saya nak terangkan hadis ini, insya-Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang, tuan-tuan. Sebab hari ini kita nak masuk, ada yang dah nak pergi ke masjid, ada yang nak pergi ke surau dan sebagainya untuk melaksanakan ibadat solat Jumaat. Biasanya pukul 12 orang dah masuk, orang dah serbu masjid sebab nak dapat tempat di dalam masjid. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan masukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada ibu-ibu dan sekalian, sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dalam pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Jika ada umur yang panjang, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.